Dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu, kalau kamu bersyukur sudah tentu aku akan memberikan lebih banyak. Walain lain syakartum la azidannakum walain kafartum. Kufur nikmat. Satu yang kafir terang-terang, satu lagi kufur nikmat. Tidak reti nak berterima kasih, tidak reti nak mengenang jasa Tuhan. Alah sikit je. Jadi kalau kita tahu daripada siapa yang bagi ni, sikit dia bagi, selesai juga masalah kita. Kalau tak diberinya boleh tak? Boleh. Tapi atas dasar iman kita ni yang lemah, yang nipis, kita kufur nikmat. Dapat nikmat tak reti nak ucap terima kasih. Inna azabi lasyadid. Bubuh sekali azab yang bersangatan. Mana azab yang tak berterima kasih, tak bersyukur ni berdosa. Jadi disebut tadi, redha tu lebih mudah lagi daripada syukur. Siapa? Redha ni tuan-tuan, dia dapat bala. Contohlah redha ni dia dapat bala. Kalau redha dengan nikmat itu senang. Dapat nikmat 2 juta, aku redha je lah dapat 2 juta. Itu mudah. Ini redha dengan kemiskinannya, dengan penyakit, dengan ragam perangai macam-macam ujiannya, manjangnya ujian. Ada je cabarannya, dia redha. Syukur dia satu lapis tinggi lagi. Dia nampak daripada dia miskin, dia susah, penyakit, bini, anak, semua mendatang. Syukur, ya Allah, inilah yang terbaik Engkau bagi pada aku. Terima kasih. Nabi yang paling banyak orang diuji tu adalah Nabi. Engkau hadiahkan kepada aku ni, ya Allah. Kau hadiahkan kepada aku ni kesusahan ni. Syukur. Aku ni tak ada kencing manis, tak ada gitu, tak ada gini. Engkau hadiahkan. Hadiah, dia anggap hadiah. Sebab tu wali-wali bila dia berdoa antaranya apa? Ya Allah, kalau kau nak sakitkan aku, sakitkanlah, ikutlah engkau. Tapi engkau bagilah aku kekalkan apa tu? Hidayah, taufik, iman, supaya aku redha, aku bersyukur. Begitu. Jadi saya tekankan di sini makna syukur tadi di atas kesusahan, di atas ujian. Kita ni macam-macam, ini tak sama orang. Ujian anak, ujian isteri. Ada orang ujian anak bukan ujian isteri. Ada orang ujian isteri bukan ujian anak. Ada orang ujian anak, ujian isteri susah lagi. Lepas tu dikutuk dia orang, dihina dia orang lagi. Macam-macam ni. Jadi yang paling banyak sekali menerima ujian tu tanda Allah beri perhatian. Mana beri perhatian tu? Macam kita lah, menteri beri perhatian, PM beri perhatian, tanda sayang lah tu. Tapi kita tak faham, kita mula tak sabar, ambil peringkat rendah tu, itu bersetengah mati dah. Tak sabar, tak ada, lagi nak bersyukur. Jadi itu hikmah-hikmah ni. Jadi sebab itulah kalam dalam kitab hikam ni menuntut kita ni memperhaluskan. Dia ada kena mengena dengan kejernihan hati, dia ada kena dengan makrifat. Setakat mana kita mengenal akan Allah Subhanahu Wa Taala. Dah isyarat. Lagi 1 minit pun tu. Lagi berapa minit? 20. Astagfirullah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ni. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan satu kaum sehingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ini pun kadang orang silap hari bulan, silap faham. Dia kata Tuhan takkan ubah perangai kamu, takkan ubah kamu kalau kamu sendiri tak ubah. Ayat ini adalah ayat syariat. Ayat syariat ini menunjukkan bahawa kamu kena berusaha. Kamu kena berusaha, kamu kena berikhtiar. Ini kena faham ni adalah sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan kamu, diri kamu tu Tuhan tak ubah. Kalau susah, memanjanglah kamu susah. Hingga mereka mengubah keadaan mereka. Ingat kamu sendiri yang mengubah. Tapi itu ayat syariat. Tuan-tuan sekalian yang dirahmati Allah, syariat tidak boleh berpisah dengan hakikat. Tak boleh berpisah. Ini syariat, hakikatnya mana? Hakikatnya innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa di atas segala sesuatu. Kalau kau duduk, soalan gini kita duduk. Sekarang aku duduk. Apa Allah boleh buat? Aku duduk sekarang, aku tak nak kerja. Apa Tuhan boleh buat? Tuhan tak boleh buat berdasarkan ayat ni. Ini ayat syariat. Ayat syariat suruh kita usaha, ayat syariat suruh kita berikhtiar. Yang hakikatnya Allah boleh buat, cuma dia tak nak ubah kamu. Kamu tak nak berusaha, kamu tak nak berikhtiar pada adatnya. Dia tak ubah lah. Sehingga kamu sendiri memang usahakan sesuatu.
Itu namanya syariat. Tak boleh pisah dengan hakikat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa di atas segala sesuatu. Dia boleh ubah kamu. Jadi oleh kerana syariat dengan hakikat tak boleh berpisah, maka kita pun sembahyang, contohnya sembahyang, kita angkat takbir, kita baca, kita tumpu perhatian, kita fokus, kita rokok, kita i'tidal, kita macam-macam lah semua kita buat, kita baca perbuatan kita semua. Itu syariat. Apa tu syariat tu? Mana kita usahakan nak rokok, usahakan nak baca, usahakan nak sujud. Benda ni sepatutnya kita faham, pegang betul-betul. Jadi pegangan kita, keyakinan kita. Hakikat mana? Hakikatnya bukan kita. Bukan kita. Semuanya Tuhan belaka. Dalam surah As-Saffat disebut, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu dan semua perbuatan kamu tadi Allah yang menjadikan. Itu ayat hakikat. Syariatnya mana? Aqimus solah. Kamu kena dirikan sembahyang. Itulah kamu sembahyang. Kamu usaha angkat takbir 4 rakaat, buat 4. Jaga bacaan dia, jaga khusyuknya. Itu syariat. Artinya syariat dan hakikat tak boleh berpisah. Hakikat saja. Aku nak sembahyang ni kan Allah Maha berkuasa. Biar dia buatkan untuk aku. Aku tunggu je. Itu hakikat. Syariat mana? Tak ada syariat. Jadi syariat kita kena usahakan. Jadi jangan bersandar pada syariat. Sandar pada hakikat. Sebab dia yang buat. Sebab itu kita masuk syurga. Kalau masuk syurga dengan rahmat Allah. Tapi tak boleh tinggal syariat. Kalau tinggal syariat, masuk neraka. Kalau langgar syariat, masuk neraka. Pasal apa? Syariat disuruh praktikkan. Usaha itu syariat. Ikhtiar itu syariat. Amalan itu syariat. Bila kita tinggal tak ikut cakap Tuhan, berdosa lah. Masuk neraka kalau dia tak ampun. Jadi daripada arti syukuran tadi, jika kita mensyukuri nikmat, maka Allah akan kekalkan nikmat. Bahkan bagi kurnia yang lebih banyak lagi. Tapi jika kita ubah keadaan kita di mana kita tidak jalankan lagi perintahnya dan mengerjakan pula larangan-larangannya, berarti kita tidak mensyukuri nikmat yang telah dikurniakan olehnya atas kita. Maka satu ketika nanti Allah akan cabut nikmatnya dari kita. Samalah kita ni ibarat sesama manusia bandingannya. Walaupun Allah Maha suci daripada semua bandingan. Kita bagi duit dekat anak perempuan kita ke anak laki kita. Sak bagi RM5, RM10, RM15. Pak nak bagi RM20, bagi RM50. Semua bagi. Tak diucap terima kasih. Kita mula-mula sabarlah. Biar gitu. Dah sampai. Dah lama sabar kita tu 2-3 tahun. Tak pernah ucap terima kasih. Lama kita pun tension juga. Engkau ni aku rasa-rasa apa bagi duit engkau ni dah bertahun dah. Tak pernah pun engkau ni ucap terima kasih. Alah, biasa dah pak. Dah bapak tanggungjawab apa. Itu je. Lepas tu bapak dia bagi dah. Dia marah, dia tak bagi. Padan tak bagi. Tak berhenti nak ucap terima kasih. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang sensitif, dia anggap besar lah. Ya Allah, aku rasa malu. Tak ada apa benda yang patut, yang mesti engkau bagi. Aku macam ni, engkau mesti bagi. Aku baru selawat 100,000, engkau mesti bagi. Aku baru berzikir, aku baru sembahyang, engkau mesti bagi. Pasal apa mesti? Engkau ke Tuhan? Harus je. Bukan harus pasal aku dah beramal. Iyalah engkau beramal. Tapi siapa yang izinkan? Memanglah engkau izinkan ya Allah, tapi aku yang beramal. Engkau yang beramal tu engkau ada kuasa ke? Kalau engkau ada kalau engkau tak ada kuasa, engkau memang tak ada kuasa pun. Macam mana engkau nak beramal? Dengan izin engkau lah. Tahu tak apa? Nabi pun kata, ya Allah, jangan kau serahkan urusan hidup aku kepada aku. Jangan serahkan urusan hidup kepada aku. Aku nak serahkan pada engkau. Kalau engkau izin, jadi jalan-jalan. Begitu. Jadi rupanya tuan-tuan, kita ni sekarang ni kena perhalus kita punya perasaan-perasaan. Sebab itu ada ilmu tauhid ini, ilmu makrifat ini, ilmu rasa. Ilmu rasa-rasa.
Dahut ya. Kesimpulannya, ini apa kesimpulan? Dah habis dah ni. Kesimpulannya tuan-tuan, marilah kita cuba, kita berikhtiar untuk menjadi orang yang banyak bersyukur. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Tadi dia bagi banyak ya, kau bagi aku banyak ni ya. Alhamdulillah, syukur. Kadang-kadang benda pelik pula berlaku. Balik rumah ke lepas tu ada pula lagi dapat rezeki tambah. Sebab bersyukur tu datang daripada hati, bukan di mulut saja. Jadi mudah-mudahan kita mendapatlah faedah yang besar